Okay, so hari ini kita pergi tajuk 3, Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. So dalam bab 3 ni kita akan belajar 5 tajuk kecil tentang Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, latar belakang dia, sejarah dia, okay, macam mana kita laksanakan di negara kita. Okay. So untuk tajuk 3.1, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen, awak kena tahu dari mana asal-usul kita ada sistem pemerintahan beraja yang kita amalkan daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga ke hari ini yang kita panggil sebagai Raja berperlembagaan. So ada dua konsep di sini yang perlu awak tahu, iaitu pemerintahan beraja dan juga demokrasi berparlimen. Konsep maksudnya apa yang awak perlu tahu tentang perkataan ini. Okey. Jadi pemerintahan beraja adalah kita sekarang ada raja kan? Itu awak tahu. Demokrasi berparlimen maksudnya kita boleh pilih siapa yang kita nak jadi pemimpin melalui pilihan raya. Maksudnya rakyat ada peluang untuk memilih pemimpin siapa yang mereka nak dalam pentadbiran kerajaan negara. Okay? Jadi untuk latar belakang ni kita akan tengok zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan tengok sebelum Perang Dunia Kedua, bagaimana kita punya raja berperlembagaan itu, sistem dia bagaimana. Semasa pendudukan Jepun, lepas Perang Dunia Kedua dan juga lepas merdeka. Okey. Jadi yang pertama, sistem pemerintahan beraja sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita tahu daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, raja adalah yang paling berkuasa. Maksudnya kuasa dia adalah rakyat kena menghormati raja. Jadi semua pemerintahan itu termasuklah kuasa pentadbiran, perundangan, kehakiman adalah di bawah kuasa raja. Jadi masa pemerintahan beraja ketika itu, mereka sudah ada undang-undang. Apa undang-undang zaman Kesultanan Melayu Melaka? Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Okay? Dan undang-undang itu dikuatkan dengan konsep Islam, di mana raja adalah sebagai ketua agama Islam. Okay. Jadi, pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ini, dia ada pengaruh yang besar terhadap kerajaan yang muncul selepasnya. Iaitu kerajaan apa? Contoh kerajaan Terengganu, kerajaan Johor, kerajaan Perak. Okay. Jadi, ikut tradisi, memang kita anggap Raja Melayu itu adalah sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan, ketua agama. Dan apa tanggungjawab dia? Mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. So ini awak tengok apa Kesultanan Melayu yang wujud selepas Kesultanan Melayu Melaka. Okay, bila Portugis itu datang menyerang Melaka, okay, pengakhirannya Raja ataupun Sultan Melaka itu lari ke Johor dan buat kerajaan baru. So selepas kerajaan Melayu Melaka, yang muncul kerajaan itu adalah Johor, Johor Riau, Pahang, Perak, kemudian Terengganu, Selangor. Okay, kemudian kita ada Kelantan, Negeri Sembilan, Perlis, lepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka itu. Okay. Kemudian sebelum zaman Perang Dunia Kedua, masa itu zaman siapa? Zaman British menjajah negara kita kan? Okay, jadi dengan adanya sistem beraja ini susah nak British nak mentadbir negara kita. Okay. Jadi dia memperkenalkan bagaimana dia nak mentadbir tanah Melayu masa itu. Dia memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Apa negeri-negeri Melayu bersekutu? Okay. Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Apa negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Okay. Jadi di mana dia apa yang dia perkenalkan di negeri-negeri Melayu bersekutu? Sistem residen. Apa yang dia perkenalkan di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Sistem penasihat. Apa tugas raja masa itu? Okay. Dia memerintah tapi British campur tangan dalam pemerintahan beraja. Okay. Kenapa British ada campur tangan? Sebab melalui perjanjian. Sebab melalui surat pengisytiharan daripada Raja Melayu. Kenapa? Sebab kalau Raja Melayu tak beri separuh kuasa dia kepada British, nanti mereka akan susah. Okay, jadi ini adalah cara mentadbiran di negeri-negeri Melayu bersekutu oleh British. Dan ini cara British mentadbir negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Di negeri Melayu bersekutu, dia ambil alih pentadbiran daripada
pembesar negeri. Raja Melayu masih kekal sebagai pemerintah berdaulat. Okay? Tapi dia kena terima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen. Di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, raja lebih kukuh. Okay? Dia cuma menempatkan penasihat British. Okay? Sebab apa? Sebab Sultan masa itu dia bijak. Sultan di mana? Di Johor, Terengganu contohnya. Dia tubuhkan undang-undang mereka sendiri agar British itu macam menghormati perlembagaan yang wujud di negeri tersebut. Okay, jadi taklah dia dikira macam dijajah, dia cuma diletakkan penasihat di situ bah. Negeri mana tu negeri Melayu tidak bersekutu? Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Okay. Jadi, sistem pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua ini, kita dapat lihat bagaimana raja itu bijak. Okay. Di mana negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kenapa dia bijak? Hanya penasihat British di situ. Sebab diorang tubuhkan undang-undang mereka sendiri. Di Johor ada undang-undang tubuh kerajaan Johor. Di Terengganu ada undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu 1911. Okay. So, zaman Jepun. Okay, zaman Jepun berbeza dengan British. Selepas Jepun menyerang Tanah Melayu 1942, raja masih lagi ketua dalam agama Islam. Dan mereka ini memperoleh pendapatan. Okay. Jadi, bagaimana raja ini dapat pengiktirafan daripada Jepun masa itu? Semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada Januari 1943. Tapi raja-raja ini masih lagi di bawah pemerintah ataupun pengawasan Gubernur Jepun. Okay, kemudian kita tengok selepas Perang Dunia Kedua, zaman British, maksudnya lepas Jepun menyerah kalah kan, jadi British datang balik negara kita, menjajah negara kita kan. Cabaran sistem beraja masa itu adalah dengan pengenalan Malayan Union. Masih ingat tak kita belajar Form 4 Malayan Union 1946? Semua orang menentang. Yang awak buat kerja kursus 1946 tentang Malayan Union. Masih ingat tak? Kenapa raja itu menentang Malayan Union? Sebab Raja Melayu akan hilang kuasa kalau Malayan Union itu dilaksanakan. Okay. Kemudian, kalau Malayan Union itu dilaksanakan, mereka masih lagi di bawah Gubernur. Jadi, orang Melayu akan hilang hak. Sultan akan hilang kuasa. Okay, jadi mereka menentang. Sehinggalah tertubuhnya PTM 1948, di mana dalam PTM itu antara isi kandungan undang-undang yang diwujudkan adalah untuk memelihara kuasa raja. Okay. Kemudian lepas merdeka yang kita lihat 1957 sehingga sekarang, kita sudah ada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Okay. Dan kita ada demokrasi berparlimen di mana rakyat itu berhak untuk memilih wakil mereka melalui pilihan raya. Okay, secara ringkasnya untuk tajuk ini, awak kena tahu tahap-tahap sejarah bagaimana sistem beraja itu dilaksanakan semasa zaman Kesultanan Melaka. Bagaimana pengaruh raja, ada undang-undang, ada konsep Islam. Okay. Kemudian zaman British, sebelum Perang Dunia Kedua, bagaimana British mentadbir negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Ada residen, ada penasihat. Di mana negeri Melayu bersekutu? Sistem apa? Negeri Melayu tidak bersekutu? Sistem apa? Okay. Kenapa negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Mereka cuma dapat penasihat British, bukannya residen. Sebab mereka ada undang-undang sendiri kan yang mereka tubuhkan. Okay. Kemudian zaman Jepun, apa yang raja dapat? Okay. Zaman Perang Dunia Kedua, tentang Malayan Union, lepas Perang Dunia Kedua, lepas Jepun menyerah kalah, kita ada penentangan raja terhadap Malayan Union. Dan last sekali selepas merdeka hinggalah sekarang, kita ada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara.